Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, PAS tak rayu keputusan mahkamah pilihan raya kecil di Kemaman. Generasi muda tanah rancangan kerajaan perlu didedahkan suasana politik semasa. Rombakan kabinet, Saravanan kembali, Hana mungkin pindah kementerian. Dilantik sebagai menteri atau tidak, itu keputusan Perdana Menteri. PAS tidak akan merayu terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu pada 26 September yang membatalkan kemenangan calonnya Cik Alias Hamid di Kemaman. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, langkah itu diambil memandangkan hakim tidak menamakan mana-mana pihak yang terlibat dengan amalan rasuah bagi kawasan itu. Katanya sehubungan dengan itu, PAS menunggu dan bersiap sedia untuk mengambil langkah selanjutnya berdasarkan ketetapan yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya berikutan daripada keputusan tersebut. Taqiyuddin berkata demikian dalam kenyataan ringkas 4 perenggan hari ini. Mahkamah Pilihan Raya minggu lalu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid. Ini susulan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Anselm Charles Fernandes, yang membenarkan petisyen pilihan raya yang difailkan oleh Muhammad Hishamul Abdul bagi pihak Barisan Nasional. Keputusan dibuat setelah mahkamah berpuas hati bahawa pihak penpetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya umum ke-15. Dengan ketiadaan rayuan bagi pihak PAS dalam tempoh 14 hari, SPR akan mengisytiharkan kerusi parlimen itu kosong sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya kecil. Dalam pilihan raya 2022, Cik Alias menang besar dengan majoriti 27,179 undi dalam pertembungan 4 penjuru. Dia mendapat 65,714 undi, diikuti Ahmad yang juga bekas Menteri Besar dengan 38,535 undi. Calon Pakatan Harapan Hasuni Sudin 8,340 undi dan calon penjuang Rosli Abdul Ghani 506 undi. Calon Perikatan Nasional bagi Parlimen Kemaman pada PRU15 patut tidak boleh bertanding apabila pilihan raya baharu diadakan selepas kemenangan terbatal susulan dakwaan terdapat unsur-unsur rasuah. Ketua UMNO Terengganu Ahmad Said berkata demikian selepas PAS mengumumkan ia tidak akan memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya. Hakim Anselm Charles Fernandes ketika mengurus kes menyatakan terdapatnya unsur-unsur rasuah bagi bahagian pilihan raya parlimen itu tanpa menamakan mana-mana pihak, menurut Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dalam kenyataan. Katanya dia tak rayu sebab benda ini jelas terbukti. Ditanya sama ada beliau sudah bertanding sekali lagi di Kemaman, Ahmad berkata perkara itu belum dibincangkan. Katanya UMNO Terengganu bersedia dan akan ikut apa ketetapan dibuat pucuk pimpinan sama ada bertanding atau sebaliknya. Keputusan PAS untuk tidak merayu keputusan Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan bergaya Perikatan Nasional itu membuka ruang kepada pemilihan baharu dengan Taqiyuddin berkata partinya sudah bersiap sedia. Mahkamah pada 26 September lepas mengisytiharkan keputusan PRU15 bagi Parlimen Kemaman terbatal dan tidak sah selepas menerima dakwaan penpetisyen berhubung sogokkan semasa tempoh berkempen. Dalam satu ceramah di Fedah Cemomoy minggu lalu, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menyatakan gelombang hijau iaitu gelombang sokongan Melayu kepada PN sebenarnya tidak wujud. Bagi Muhammad, sokongan yang diberikan orang Melayu kepada PN dalam PRU dan PRN sebelum ini kebanyakannya adalah protes kepada UMNO. Katanya orang kata green wave, saya kata tak ada wave sebenarnya. Sebenarnya banyak undi protes dan itu sahaja. Orang masih sayangkan dengan UMNO, jadi UMNO kita akan buat sesuatu untuk kita perkasakan. Jika gelombang itu dapat disekat 2 PRK di Johor, iaitu di Parlimen Pulai dan Dun Semenjerap pada awal bulan lalu, di Pelangai ia dilihat jauh lebih perlahan. Sekurang-kurangnya itulah yang dilihat sepanjang minggu pertama kempen. Ceramah PN di Fedah Cemomoy sehari selepas penamaan calon yang turut dihadiri Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuanman tidak mendapat sambutan. Perkara itu diakui oleh calon PN Kasim Samad yang pada hari yang sama menyatakan dia lebih selesa untuk berkempen dari rumah ke rumah. Katanya apabila kita buat seperti ceramah kelompok, saya tidak yakin ramai masyarakat tempatan yang hadir sebab kawasan ini dikenali sebagai kubu kuat UMNO. Berbeza dengan kehadiran ceramah, keputusan pada PRU lalu menunjukkan PN telah meraih sokongan di 3 Ferda di Pelangai iaitu Fedah Cemomoy, Fedah Sungai Kemasut dan Fedah Sungai Kemahang. Di pusat daerah mengundi Fedah Sungai Kemasut, 46.4% pengundi memilih PN. Persaingan sengit turut berlaku di PDM Fedah Cemomoy 46.6% dan PDM Fedah Sungai Kemahal 45.54%. Sejumlah penduduk turut memaklumkan perkara itu, antaranya Azmi Muhammad yang menyatakan pengundi muda lebih cenderung memilih PN. Berdasarkan maklumat yang diberikan dua parti politik,
Don Pelangai dianggarkan memiliki kira-kira 2,000 pengundi luar dengan kebanyakannya tinggal di Lembah Kelab. Hanya 2 jam diperlukan untuk mereka pulang ke Pelangai. Justru untuk mereka pulang mengundi pada 7 Oktober ini bukanlah sesuatu yang sukar. Bagaimanapun, cabaran paling besar PN pastinya untuk meraih sokongan masyarakat bukan Melayu yang merangkumi 28% pengundi di Don Pelangai. Generasi belia di tanah rancangan kerajaan perlu didedahkan dengan perkembangan dan politik semasa yang menekankan kestabilan oleh kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Ahmad Jazan Yaakob berkata, betapa mustahaknya generasi di tanah rancangan kerajaan termasuk Felkra untuk memahami suasana politik oleh kerajaan perpaduan hasil kerjasama antara Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan beberapa gabungan parti. Katanya kestabilan adalah elemen penting sekaligus menterjemahkan kehidupan masyarakat yang majmuk dan harmoni sehingga ia juga boleh meyakinkan syarikat asing untuk melabur di negara ini tanpa rasa bimbang dengan kedudukan pemerintah. Katanya mereka bukan sahaja generasi Felka kedua, ketiga dan sebagainya. Bahkan merangkumi generasi kedua, ketiga, Rizda dan semua agensi-agensi kerajaan sebenarnya perlu didedahkan dengan perkembangan suasana politik pada hari ini. Kita jangan melihat suasana dan keadaan tempatan kerana yang perlu kita lihat adalah kehormatan masyarakat antarabangsa kepada kita. Hari ini kita lihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah memulakan langkah untuk menjelajah negara-negara besar yang berpotensi melakukan pelaburan. Sebab apa? Kerana mereka lihat jika ada kestabilan, keharmonian, ada kemakmuran. Bahkan kerajaan yang stabil sudah tentu mereka menaruh keyakinan kepada Perdana Menteri untuk mengurus tadbir negara ini dalam tempoh 4 hingga 5 tahun untuk mereka datang melabur. Kita tak akan melabur dengan nilai yang besar sekiranya negeri atau tempat kita nak melabur itu tidak ada kestabilan. Sebenarnya banyak perkara yang kita perlu fahami oleh anak-anak muda pada hari ini. Mengulas lanjut, Ahmad Jazan berkata, acuan politik yang dibawa kerajaan sekarang ternyata berbeza dengan dakyah sebelum ini. Menurut pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan itu, masa untuk berpolitik secara negatif dan fikiran terpengaruh dengan sebaran dakyah politik lama sudah berlalu. Tegasnya ini kerana negara ini perlu dipacu budaya politik baru seperti dipamerkan dalam pentadbiran kerajaan perpaduan sekarang dalam usaha mengemudi negara ini ke arah masa depan yang lebih terjamin. Tambah beliau, pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai boleh menjadi satu isyarat atau referendum rakyat sekiranya pengundi kekal memilih BN. M. Saravanan dari MIC dan Hanayo dari DAP adalah nama terbaru muncul dalam perbincangan semasa mengenai rombakan Jemaah Menteri. Saravanan mungkin kembali menganggotai Kabinet, manakala ia dikatakan akan dipindahkan daripada Kementerian Belia dan Sukan yang menurut sumber dalaman perubahan berkenaan dibuat atas sebab politik. Timbalan Presiden MIC itu dimasukkan untuk mengukuhkan sokongan masyarakat India kepada kerajaan susulan perubahan ketara dalam undi komuniti itu kepada pembangkang pada PRN 6 Negeri Ogos lalu. Saravanan, ahli Parlimen Tapah, dijangka kembali sebagai Menteri Sumber Manusia, jawatan dipegangnya dari 2020 hingga 2022. Katanya beliau mempunyai pengalaman diperlukan dalam kementerian itu, jadi ia hanya masuk akal kerajaan meletakkannya di sana. Kehilangan sokongan dalam kalangan pengundi muda pada PRN akan menyebabkan Yoh, ahli jawatan kuasa pusat DAP, diberikan portfolio lain dan bukannya Belia dan Sukan. PRN menunjukkan pengundi muda masih tidak menyokong kerajaan perpaduan. Kata sumber, Kementerian Belia dan Sukan memainkan peranan penting dalam memastikan golongan belia akan menyokong kerajaan, tetapi ia nampaknya tidak berlaku. Sebab lain mungkin adalah kegagalan Malaysia untuk mencapai prestasi yang baik di Sukan C awal tahun ini. Kontijen Malaysia gagal mencapai sasaran 40 pingat emas, memenangi 34 pingat emas, 45 perak dan 97 gangsa dengan menduduki tempat ketujuh dalam kalangan 11 negara dalam kejohanan itu. Yoh telah menyatakan bahawa prestasi buruk kontijen Malaysia adalah hasil daripada beberapa perubahan dalaman kerajaan sejak 2018. Sumber memberitahu wakil MCA atau MIC mungkin dikembalikan dalam Jemaah Menteri susulan rombakan yang diuawalkan bakal dibuat selepas PRK Don Pelangai hujung minggu ini. Sumber dari pejabat Perdana Menteri berkata rombakan itu akan melibatkan terutamanya ahli parlimen daripada PKR, parti yang diketuai oleh Anwar Ibrahim. Sumber itu turut berkata Anwar tidak boleh mengecewakan rakan gabungannya dalam Barisan Nasional dan parti komponen Pakatan Harapan, DAP dan Amanah. Antara yang dijangka digugurkan adalah Saraswati Kandasamy daripada PKR yang merupakan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pada Ahad, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi membayangkan rombakan Jemaah Menteri akan berlaku dalam masa terdekat. Beliau berkata antara sebabnya ialah kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup susulan kematian Salahuddin Ayub pada Julai. Timbalan Menteri Pertahanan Adini Zahari berkata, keputusan untuk melantik mana-mana individu bagi menggaras tugas sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup adalah hak prerogatif Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Adrian juga menaik Presiden amanah bagaimanapun enggan mengulas mengenai desas-desus bahawa beliau akan dinaikkan pangkat sebagai menteri dalam masa terdekat susulan kekosongan portfolio Kementerian KPDNSH. Katanya itu prerogatif kepada Perdana Menteri. Bagi saya pada ketika ini, beri ruang kepada Perdana Menteri untuk menentukan kepimpinan untuk hari dan masa akan datang. Rasional untuk ada rombakan kabinet yang itu pun terpulang kepada Perdana Menteri, saya tak nak komen. Macam saya sebut, memang kena bagi prerogatif kepada Perdana Menteri untuk tentukan kepimpinan pentadbiran. Ketika ditanya sama ada amanah telah menghantar mana-mana calon daripada parti untuk kekosongan itu, beliau berkata parti itu banyak bakat yang boleh mengisi kekosongan yang ditinggalkan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Katanya bukan saya seorang sahaja, amanah ada ahli parlimen dan ada juga kepimpinan-kepimpinan di peringkat Dewan Negara. Saya fikir amanah cukup banyak bakat dan saya fikir itu dapat memberi ruang kepada Perdana Menteri untuk membuat pilihan. Memetik laporan, Adli dikatakan individu yang paling berpotensi untuk menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sebelum ini, Anwar tidak menolak kemungkinan membincangkan cadangan rombakan kabinet dalam pertemuannya dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Wahid Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Negara. Bagaimanapun, Perdana Menteri menjelaskan rombakan kabinet bukan satu perkara mendesak kerana hanya terdapat satu kekosongan jawatan perlu diisi, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang sebelum ini disandang Allahyarham Salahuddin. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.